Dr. 9 TV. Okay. Ya doktor, memang kalau kita tengok pun sekarang perkembangannya amat pesat lah. So multimedia dan juga komponen-komponen elektronik sekarang ni, digital semua sudah merentasi pelbagai bidang. Okay, sama ada bukan sekadar bidang-bidang kritikal, malah ke semua bidang, terutamanya dalam industri dan juga perniagaan. Banyak menggunakan multimedia. So dengan perkembangan ni doktor, apa pendapat doktor berkenaan dengan pasaran kerja? Okey, maksudnya orang yang ataupun graduan yang mempunyai kepakaran dalam multimedia dan juga digital teknologi ni untuk menempatkan diri mereka agar dapat bersaing di industri nanti. Apa pendapat doktor? Bagi saya lah, multimedia ni adalah merupakan satu bidang yang baru walaupun dia sudah berkembang pada 10-15 tahun yang lepas, tetapi masih lagi kita anggap dia sebagai satu orang kata bidang yang masih segar. Kenapa? Kerana apabila kita tengok dulu perkembangan teknologi komputer pada tahun 98, 99, pada waktu itu banyak kursus-kursus berkaitan dengan sains komputer, teknologi komputer dan sebagainya yang ditawarkan di kebanyakan IPTA dan juga IPTS di Malaysia dan juga di luar negara. Dan pada ketika itu seolah-olah seperti satu perkara yang baru, ibarat orang kata seperti cendawan baru tumbuh selepas hujan. Walau bagaimanapun ianya hanya melalui satu fasa tertentu sahaja doktor, yang mana dalam lebih kurang dalam hanya 3 ataupun 4 graduan yang bergraduan, dan kemudian teknologi itu seolah-olah dilihat hampa seketika. Mungkin dalam tahun 2003, 2004 begitu dia seolah-olah dilihat hampa, dan pada ketika itu ada satu yang kita panggil sebagai Courseware. Itulah satu-satunya yang platform yang ada untuk kita orang kata distribute content ilmu seperti pendidikan ini kepada pelajar-pelajar. So Courseware ini satu multimedia, satu orang kata yang kita panggil sebagai multimedia kerana ada elemen-elemen tag, audio, animation, tetapi dia tidak interaktif. So just one way saja perginya. So dia seolah-olah seperti static. Itulah satu-satunya yang sekarang ini sudah dianggap sebagai teknologi purba, saya kata teknologi yang agak kuno, walaupun jangka masa dia lahir itu dalam tahun 2003, 2004 pada waktu itu, dan sekarang 2019 lebih kurang dalam 16 tahun. Tapi dah cepat kan, teknologi ini berkembang dengan begitu cepat, setiap hari, setiap masa dan saat, ketika dia sentiasa berubah daripada satu saat kepada satu saat. Tetapi multimedia selepas daripada tahun 2009, 2010 dia meningkat balik, naik balik. Kenapa? Kerana penggunaan kepada semua sistem berkomputer itu yang kebanyakan dia embedded bersama. Dia build up di dalam itu dengan adanya build in dengan adanya card design dan sebagainya di dalam komputer itu, dan akhirnya semua orang menggunakan komputer dalam semua bidang. Sebagai contoh, katakan kita nak ambil duit ATM, itu yang paling simple kan. Nak ambil duit ATM pun kita gunakan komputer. Mesin ATM atau teller machine itu pun kita menggunakan komputer. Tak termasuk lagi nak menggunakan sistem-sistem seperti television, sistem seperti mesin basuh sebagai contoh, semua menggunakan komputer. Semua itu adalah menggunakan microcontroller system lah. Tapi yang lebih penting lagi multimedia ini adalah dia punya interface itu doktor. Di mana kalau kita menggunakan interface ataupun reka bentuk, interface design ini ataupun apa kita panggil sebagai reka bentuk komputer, reka bentuk pengantarmukaan itu, reka bentuk pengantarmukaan komputer itu sendiri. Kalau zaman dulu
perkembangannya hanya bermula daripada Courseware bagaimana nyatakan sebelumnya tadi. Selepas itu berkembang, dia pergi kepada website, dan pergi kepada blog. So yang website, blog, semua sistem-sistem itu yang akhirnya dia berkembang menjadi kepada media sosial. Kalau dulu media sosial hanyalah macam IRC, chat. Kemudian sekarang dah pergi kepada macam-macam dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram dan semua itu, okey. Dia ada perkembangan tertentu, tetapi semuanya berkonsepkan kepada multimedia, doktor. Contoh katakan dulu kita pakai chat IRC, tetap juga menggunakan multimedia, adanya audio, adanya teks, kita boleh chat dan sebagainya. Kemudian berkembang kepada website, pembangunan kepada interface itu sendiri, perlu penggunaan kepada teks, perlu penggunaan kepada audio, perlu penggunaan pada video, animation, grafik. So daripada website kemudian berkembang pula kepada Facebook. So Facebook pun sama. So setiap benda itu, setiap orang kata fasa yang berubah daripada satu sistem kepada sistem yang lebih canggih dan yang lebih baik agar sesuai dan berinteraktif dengan pengguna itu. Namun penggunaan elemen multimedia itu tetap ada daripada awal sampai bila-bila sekalipun dia tetap ada. Cuma ya doktor, saya nak tekankan di sini adalah dalam konteks pembentukan model reka bentuk untuk membangunkan produk multimedia itu sendiri, doktor. Itu yang sangat penting. Kerana itulah merupakan orang kata roh atau pengisian soul kepada multimedia itu yang menyebabkan ia menjadi evergreen sepanjang masa. So, sampai bila-bila walaupun dalam Industrial Revolution 4.0 dengan penggunaan perkembangan teknologi IoT, perkembangan teknologi virtual reality, VR ataupun augmented reality ataupun apa-apa perkembangan teknologi, multimedia itu berada di situ. So yang pentingnya adalah dalam konteks penerimaan, acceptance, orang nak menerima itu sendiri, doktor. Sebab itu banyak model reka bentuk untuk pembangunan produk multimedia ini diperkenalkan, doktor. Antaranya adalah seperti model Eddie, seperti model Waterfall, seperti model Song and Head dan banyak lagi lah model-model yang diperkenalkan. Contoh, tapi konsepnya mudah. Kalau kita katakan model Eddie itu sendiri, seperti analisis, analisis tu nak buat produk multimedia macam mana untuk menganalisis, kemudian lepas itu bagaimana untuk kita nak design mereka bentuk produk tersebut, kemudian how to develop the product, AADDIE itu. I itu adalah implementation dan E adalah evaluation. Maksudnya produk yang kita dah buat itu kita akan evaluate. Okey, maaf saya menjawab terlalu panjang. Tapi dalam konteks pekerjaan harian ni, saya nak balik semula kepada soalan doktor tadi dalam konteks kepada pekerjaan itu, kepada pasaran pekerjaan. Saya nak nyatakan di sini yang multimedia ini dia evergreen daripada awal sampai kepada, walaupun perkembangan teknologi itu berkembang dari masa ke semasa, tetapi elemen multimedia itu sepanjang masa ada. Bermaksud pasaran pekerjaan itu adalah sangat-sangat tinggi di masa hadapan dan sangat diperlukan di masa hadapan bagi bidang multimedia ini, doktor. Contoh katakan dalam bidang pengiklanan. So dalam bidang pengiklanan, doktor, pasaran pekerjaan sama ada kita create kerja itu sendiri ataupun kita bekerja dengan orang dalam konteks untuk membuatkan video korporat sebagai contoh. Dalam sekarang kalau kita tengok pasaran pengiklanan, bagaimana nak mengiklankan produk, kan? Kedudukan produk dalam filem ataupun dalam video itu sendiri. So itu juga penting. So itu semuanya adalah dalam multimedia. So maksudnya di sini, contoh katakan pembangunan website, penggunaan Facebook. Kita mulakan dengan penggunaan Facebook kerana Facebook paling famous lah, sebab masa sekarang. Orang guna. So Facebook, bila dah ada Facebook, orang guna Facebook, mula-mula sekali orang campaign iklan, kan? Bila orang campaign iklan dalam Facebook, lepas pada tu dia tak bagi detail pun, dia just cakap mungkin caption tertentu, kan. Dia cakap okey, ada produk, okey, untuk contohlah katakan anda boleh sihat dengan menggunakan produk ini. Ya, so
macam mana nak guna produk itu, sila PM. Kan? Selalu macam tu kan, sila PM. Bila kita PM, bila kita PM, hantar pada dia, dia pun akan hantar maklumat itu melalui WhatsApp. Ya, betul. Satu lagi platform yang lain. Dia akan hantar melalui WhatsApp ataupun melalui email. Dia akan hantar. Bila hantar kepada WhatsApp, WhatsApp itu ada link pergi ke website. Kenapa nak pergi kepada website? Kerana kalau pergi kepada website, dia akan ada banyak lagi produk-produk lain. Yang dalam Facebook tadi ada satu je produk yang harga RM10. Belilah bedak cap bunga ros ini, kerana dia boleh menyihatkan badan. Contoh kan, harganya RM10. Harganya tak bagi tahu berapa. Nak tahu harga, PM kan. Contoh. So bila PM, dia akan link kepada website. Bila link kepada website, dia bukan hanya iklan ataupun kempen tentang produk bedak itu saja. Tapi akan banyak lagi produk-produk lain yang akan menarik minat pelanggan untuk membeli. Tadi hanya berkenan kepada satu je bedak tu, tapi bila masuk kepada link, sebab dia hantar ke web, kemudian kita masuk kepada website, so banyak lagi yang lain yang kita berkenan. Kan? Dan dalam masa yang pertama, Doktor perasan tak, apabila kita nak masuk saja kepada website itu tadi, pasti dia akan tanya, sila bagi nama dan juga email, ataupun sila masukkan email baru boleh pergi ke web tersebut. Kan? Kenapa dia minta email kita, Doktor? Kerana itu adalah data. Data itu dia akan gunakan, dia akan simpan untuk dia nak iklankan produk-produk lain pula. Dia tak perlulah masuk dalam Facebook untuk bagi tahu direct kepada kita. So dia direct pergi kepada kita melalui email kita. Direct kepada email. Kan dia dah dapat dah alamat email kita. Ataupun nombor telefon, Doktor. Boleh juga, kerana dia akan WhatsApp direct kepada kita. So itu adalah antara strategi pengiklanan, strategi pemasaran yang dibuat dengan menggunakan platform multimedia. Dan kita kena ingat, Doktor, dalam multimedia ini, apabila kita meletakkan satu komposisi gambar atau subject matter tertentu yang bersesuaian dengan area space dia tu, dengan cropnya yang sesuai, dengan space-nya yang sesuai, kedudukan subject matter yang sesuai, so semua itu kita matchkan supaya bersesuai, dan itu kita panggil composition, ada komposisi bagi setiap subject matter itu sesuai, maka di situlah orang akan menarik, akan menyebabkan berlakunya tarikan untuk orang kata orang ramai ataupun pelanggan mengetahui lebih lagi. So di situlah maka kita akan menarik pelanggan itu seolah-olah mereka tenggelam, ditarik masuk ke dalam sistem maya ini. Itu tidak termasuk lagi kalau penggunaan yang terkini. Contoh katakan bila pergi kepada website, ada pula yang gambar 360 darjah. Boleh tengok pula gambar kiri kanan depan belakang atas bawah. Kemudian kalau scan, ada pula scan pula dia punya QR code, scan QR code, dia bagi satu QR code. Boleh nampak pula dekat kita punya telefon tu, smartphone kita tu keluar pula gambar dalam bentuk augmented reality. So itu something yang menarik. Tengok je macam tu orang pun terus nak beli dan sebagainya. Tu something yang inilah. So banyaklah, termasuk dah dengan big data tadi pun. Antara penyebab ada big data ni, antaranya boleh mencari data ni, antaranya juga adalah daripada asalnya mungkin daripada perkara yang kecil seperti Facebook ataupun daripada WhatsApp. Bila kita register masuk, kemudian data itu akan transfer kepada database. So sebab itu saya kata pekerjaan di masa hadapan berasaskan kepada bidang multimedia ini adalah sangat besar. Contohnya bidang multimedia itu sendiri, contohnya bidang perfilman itu sendiri, contohnya bidang education itu sendiri, bidang hatta kepada bidang ketenteraan itu sendiri, Doktor. Kerana tentera sekarang dah tak macam dulu. Kalau zaman Han Jebat mungkin pakai keris, tapi lepas itu tukar kepada pistol. Kemudian sekarang dah canggih lagi, semuanya IoT, Internet of Things, kontrol satelit pun dah tentu kita perlukan kepada sistem ataupun kepada satu alat platform bagaimana untuk membuat pengajaran, mengajar tentera itu untuk kontrol satelit.
Okay. Ya. So bagaimana caranya? Sudah tentu dengan menggunakan kaedah multimedia inilah. Okay, sebagai salah satu cara untuk mengajar semua bidang, termasuklah juga bidang-bidang perubatan. Saya rasa tak ada satu bidang pun yang tidak akan menggunakan komputer dan multimedia di masa hadapan. Contohnya apabila kita nak ambil lesen, doktor. Sekarang ni kalau nak ambil lesen, semua dah kena masuk dalam orang kata dah kena pandu menggunakan komputer dulu. Macam kita main game. Yes. Apa dia panggil? Lupa. Virtual. Yes, Simulation. Simulation. Yes, itu that is the right term, Prof. Simulation. So semuanya simulation itu yang kita gunakan. Yes, contoh katakan kita nak terbang, pilot sekalipun dia nak pergi, so dia kena ada simulation untuk pilot test dia tu. So kalau tak, dia kena duduk dalam simulation itu selama beberapa puluh jam sebelum dia boleh terbang di secara yang real lah. Itu sekarang ni semua ke arah itu, termasuklah dengan mekanik. Saya rasa pun perlu ada simulation dan semua dalam sistem pendidikan perlukan simulation. Siapa yang nak buat simulation ini semua? Of course lah orang-orang daripada bidang multimedia. So semua bidang memerlukan multimedia. So multimedia ni bukan saja kita boleh cakap dari sudut kemahiran ataupun skills. Dari sudut skill saja, mana pelajar-pelajar yang belajar multimedia ni perlu mahir secara kemahiran, secara teknikal saja untuk membangunkan produk, tetapi dia perlu juga ada soft skill yang tinggi. Kenapa? Kerana dia kena berkolaborasi dengan semua bidang yang lain untuk membangunkan produk multimedia itu sendiri. Itu pandangan saya, Prof. Sebab itu di masa hadapan multimedia adalah merupakan bidang yang sangat-sangat cerah dan sangat-sangat diperlukan. Cumanya dalam multimedia itu akan ada menjurus kepada bidang-bidang tertentu pula. Seperti contoh katakan bidang IoT, seperti katakan contoh bidang virtual reality, seperti katakan contoh bidang dalam augmented reality, bidang dalam teknologi pendidikan dan sebagainya. Tetapi asasnya adalah multimedia, yang mana elemen yang tak boleh dilari untuk menyampaikan mesej kepada manusia, kepada kita, ada 5, iaitu teks, audio, animation, video dan grafik. Okey, itu pandangan saya, Doktor. Okey, pandangan yang abang jelas di situ dengan penerangan dan juga perkembangan semasa bidang multimedia dan juga kepentingan juga dalam menghasilkan kandungan kepada bidang-bidang lain. So betul, Doktor, saya pun memang berpendapat yang sama kerana dengan adanya perkembangan teknologi sebegini, so kita perlu tenaga mahir dalam sama ada dalam aspek teknikal ataupun dari aspek orang kata artistik. Dr. 9 TV